Nak cerita pasal sembelit. Kalau agak isu ni penting, boleh share-share lah. Jadi sembelit ni antara yang ramai orang kita berlaku sembelit. Tambahan lagi bulan puasa. Sembelit ni tak boleh buat main-main. Sembelit ni serius. Sebab sembelit ni dia perut. Antara punca orang sakit kronik ada juga disebabkan sembelit. Kadang-kadang kita tak tahu, tiba-tiba sembelit. Lama-lama buang air pun sembelit sampai 4-5 bulan sembelit. Lepas tu pergi check hospital, yang kita tak nak dengar ialah kanser kolon. Ramai berlaku. Jadi tak boleh buat main lah sembelit. Sebenarnya perkara ni sangat serius. Kalau kita ada masalah sembelit, kita ikhtiarlah cuba supaya pahadaman kita elok balik. So kat sini saya nak explain ada empat punca utama sembelit. Dia sebenarnya banyak, tapi yang utama ada 4. Jadi saya minta share-sharekan dulu supaya ramai yang lebih tahu. Ramai yang lebih tahu. So sembelit ni dia najis yang keras biasa kan. Susah nak buang air, kadang-kadang 3-4 hari sekali. Kadang-kadang ada yang berbulan-bulan ada, bukan tak ada. So minta maaf lah, tajuk hari ni berkenaan najis sikit. Mungkin dengar agak kotor, tapi benda ni tak boleh buat main-main. Benda ni memang sangat serius. Jadi kalau orang yang mengasali sembelit, jangan buat anggap perkara ni kecil. Sebenarnya perkara ni amat besar sebenarnya. Okay. So saya kita color dulu. Color main peranan juga. Bukan kata color ni sama, color macam tu sama je, okey je. Tak, color sebenarnya sembelit. Kita sebab tu kadang-kadang kalau kita masuk ubat, ya, kadang-kadang doktor ni dia nak ambil najis sebagai sampel kan. Kalau orang cerit-berit ke apa ke, dia ambil najis sebagai sampel. Sebab daripada najis tu dia boleh tahu masalah sebenarnya. Banyak dia boleh hurai lah, daripada segi color, dari segi keras apa semua. So color yang elok najis ni ialah color apa? Adakah color putih? Adakah color hitam? Adalah warna perang, kelabu kekuningan. Yang mana satu yang elok? Dia okey. Yang sebenarnya color main peranan juga. Kalaulah color tu color yang brown light macam tu kan, yang brown kelabu cerah macam tu okey. Tu najis yang orang kata sepatutnya lah, macam brown sikit kan, coklat sikit. Dia bukan hitam. Kalau hitam tu masalah. So yang pertama color ni, kalau brown light dia okey. Kalau color hitam tu kena check balik. Color hitam, betul hitam, memang betul-betul hitam, biasanya ada 2 sebab hitam. Yang pertama disebabkan oleh pendarahan. Pendarahan dalaman, dalam kita punya asa ke, bawah alam, dalam usus ke ada pendarahan. Jadi ada buasir, kadang-kadang ada pendarahan. Kalau pendarahan tu buasir kat dalam tu, dia biasanya dia kalau color cair merah lagi tu baru buasir. Kalau dah hitam tu dia dah lama yang berdarah. Jadi kalau color tu color hitam, kena hati-hati. Kalau sekali-sekala okey, tapi kerap kena color hitam, mungkin ada pendarahan dalaman perut kita. Mungkin daripada hati, mungkin daripada usus ada pendarahan, ada asa. Jadi kalau color hitam ni kena check balik. Tapi tak semestinya, ada juga biasanya orang perempuan color hitam. Sebab apa? Sebab dia suka ambil iron tablet untuk masalah perempuan lah. Kalau orang suka ambil iron tablet ni, dia najis pun dia color hitam juga. So tak semestinya ada pendarahan, ada juga disebabkan oleh suka ambil ubat apa semua, dia ada color hitam juga. Jadi check balik lah, check balik. Hanya kita saja yang tahu, orang lain tak tahu benda tu semua. Jadi kalau ada orang perempuan suka ambil iron tablet tu, memang color dia hitam. Ada juga najis color dia warna putih. Sebab apa putih? Dulu saya pernah kena color najis cerah. Orang panggil color cerah. Bukan putih melepak, dia color cerah. Color macam bukan kuning, bukan coklat, bukan koko, tapi dia ke arah cerah, color cerah. Berak cerah orang panggil. Jadi dia color cerah ni dia boleh katakan putih lah. Putih, dia tak ada color putih. Itu sebenarnya masalah bile. Dia kadang-kadang kita punya empedu tak keluar bile. Bile ni macam satu cecair yang untuk merembeskan kita punya lemak-lemak lah.
salah satu hati ke apa semua, dia ada keluar bile dia. Jadi biasanya orang yang buang empedu, dia punya lemak dia tak boleh proses, jadi dia punya najis tu color putih. Ada orang ada masalah bile, ada batu dalam empedu pun kadang-kadang color najis dia putih. Sebab tu orang ada batu karang dalam empedu ni kadang-kadang dia nak buang angin susah, nak berak susah, nak sedawa susah kan. Dia bila masuk angin minum air pun boleh muntah. Tu orang ada batu dalam empedu. So empedu ni sebenarnya dia ada fungsi dia. Kalau orang kena batu karang, biasanya hospital dia nak senang dia buang saja empedu. Sebenarnya empedu ni dia ada function dia ada fungsi dia. Salah satunya dia tapis lemak. Jadi bila dia tapis lemak dalam badan tu dia boleh tapis daripada pemakanan tu dia boleh buang elok. Jadi bila tak ada penapis tu masalah. Masalah. Jadi dalam saya punya kes wallah alam, saya punya pengalaman, kalau orang buang empedu ni memang dia akan ada masalah yang sangat serius. Sebab daripada kajian ada yang menyatakan orang yang buang empedu ni dia boleh dikatakan hampir, saya tak cakap tapi ada kajian 100% akan kena kanser. Wallah alam. Jadi hati-hati bila kita ada batu dalam empedu, cuba ikhtiar dulu, jangan buang. Sebab biasanya dia dalam masa 10-20 tahun macam tu dia senang kena kanser. Sebab apa? Sebab pemakanan kita tak hadam. Jadi dia ada masalah, dia mula start ada macam boleh senang ada ketumbuhan lah, kanser ke atau apa-apa. Sebab setiap organ dalam badan kita ni ada fungsi. Tak boleh senang-senang nak buang macam tu. Tapi kalau dah buang tu, kalau amalkan pemakanan yang elok, kurangkan yang berlemak, lepas tu banyakkan fiber semua, insya-Allah dia okey. Cuma kena jagalah, sangat-sangat kena pantang, sangat-sangat kena jaga bila orang dah buang empedu. So yang najis color putih tadi biasanya disebabkan pengeluaran bile ni daripada cecair empedu ni, dia tak boleh nak proses lemak lah biasanya. Tu color putih. So color yang elok yang ni baru pasal color dia punya color, dari segi color baru. Tak sebut pasal bentuk lagi. So kalau kita tengok balik kepada bentuk, bentuk ada macam-macam bentuk. Kadang-kadang orang tak tengok pun, sebab kadang-kadang benda tu orang kata makruh tengok apa semua, tapi kita kena tahu kita punya najis ni macam mana. Kadang-kadang dia ketul macam tek kambing kan. Kita kena ketul macam kata, kadang-kadang buang tu cair habis semua, kadang-kadang ketul kecil-kecil kan, macam-macam jenis. Jadi kalau yang terbaiknya macam mana? Yang najis yang terbaik dia punya bentuk lah, dia punya shape dia. Dia yang elok dia biasanya dia berketul besar juga, besar macam ular meleka yang tu. Jadi dia bukan kata macam bukan tai kambing lah, bukan tai kambing. Kalau tai kambing tu ada masalah, ada sebab dia. Jadi kalau macam bentuk tai kambing tu dia tak elok lah sebenarnya. Dia keluar sikit kan, itu tak elok. Jadi ada juga yang ketul-ketul dia kecil. Ketul-ketul kecil tu pun tak elok juga, dia kurang sikit lah. Yang terbaik ialah dia ketul-ketul besar. Ketul-ketul besar dan colour dia warna brown light, kelabu cerahnya tu kan, brown light. Jadi kalau cair tu ada juga orang yang biasanya dia cair sikit. Dia cair sebab kebanyakan orang yang suka ambil fiber lah. Ambil fiber dia cair sikit, tak ada masalah kalau dia suka ambil fiber. Tapi kalau memang berak cair tu memang ada masalah juga, tak elok. Jadi yang terbaik ialah yang berketul-ketul, dia besar macam dia besar lah kan. Besar dia. Nak besar mana tengok masing-masing punya ni. Jadi kalau yang cirit-cirit tu bermasalah. Okey. Ni saya nak beritahu sikit punca ada 4 sebab utama. 4 sebab utama kenapa kita sembelit. So take note, kalau harap benda ni bermanfaat lah. Okey. Ada 4 sebab utama yang menyebabkan kita senang sembelit. Yang nombor 1 ialah dia orang kata tak cukup mikrob. Mikrob baik dalam badan kita ni ada mikrob, bakteria baik, bakteria jahat. Jadi kalau kita kekurangan bakteria baik, kita boleh menjadikan kita sembelit. Tu antara sebab utama yang nombor 1. Sebab itulah orang duk cerita mikrob ala probiotik apa semua. Tu semuanya lah good mikrob. Jadi bila kekurangan mikrob,
Sebab mikrob ni tujuannya dia mengurai. Dia menghancurkan macam kan dalam tanah ada mikrob kan. Dia jadi tanah tu jadi cantik, jadi subur apa semua disebabkan mikrob lah. Sama juga dalam kita punya perut, dalam kita punya perhadaman. Kalau kita kekurangan mikrob, kita senang jadi sembelit. Jadi mikrob ni sebenarnya boleh survey sebab salah satu kita punya produk juga memang semua produk kita mikrob. Semua dalam bentuk mikrobakteria baik. Dia campuran dengan herba-herba, jadi kita guna mikrob. Sebab tu dia perhadaman dia elok bila dia minum lah. Okey, yang pertama mikrob. Yang nombor dua disebabkan yang tadilah saya sebut, yang masalah empedu tadi. Ada kekurangan bile. Bila dia kekurangan bile, dia lemak ni dia tak hadam. Biasanya melibatkan empedu lah. Orang yang dah buang empedu apa semua, dia digestion bile lah. So orang yang buang empedu ni dia ada masalah najis tu color putih dan juga dia senang sembelit. Jadi dia sebenarnya lemak tu dia tak boleh nak proses. Dia makan lemak, dia tak ada filter, jadi dia terus buang, dia jadi senang sembelit. Yang nombor dua lah, disebabkan kekurangan bile ataupun bile tu dia tak keluar sangat untuk dia nak rembes kita punya pemakanan. Okey, tu dua sebab utama. Ada dua lagi. Dia satu lagi dipanggil, kalau tak saya asid, hydrochloric acid. Okey, hydrochloric acid, makanan, sebab makanan yang sedap-sedap semuanya ada asid. Asid amino apa semua kan. Jadi makanan yang sedap-sedap, yang macam apa-apa makanan yang sedap lah, kebanyakan dia berasid. Asid ni bagus. Bukan kata asid ni tak bagus, asid ni sangat bagus. Sebab tu kadang-kadang bila kita rasa nak muntah, rasa masam, tu asid lah tu. Lepas tu air susu tu kalau kat luar memanglah dia alkali, tapi bila masuk dalam perut dia bertukar jadi asid, dia masam. Okey, jadi makanan yang kurang hydrochloric acid menyebabkan protein yang kita ambil daripada makanan tu tak sempurna. Jadi sebab itulah kebanyakan orang dia berak macam tek kambing. Biji kecil-kecil, ketul-ketul, disebabkan dia kekurangan hydrochloric acid. Jadi protein tu tak sempurna. Okey. Dan tu yang nombor 3. Yang nombor 4 pula disebabkan oleh biasalah, yang ni biasa berlaku, disebabkan tak cukup fiber. Fiber ni kita kena ambil lah, sebab fiber ni banyak daripada serat lah, daripada buah-buahan, sayur-sayuran. Ada juga produk-produk yang orang kata, dia kata fiber apa semua kan. Fiber ni kena ambil supaya kita tak sembelit. Okey. So tu antara sebab 4 punca utama, dan ada lagi penyebab-penyebab lain sebenarnya. Maklum sekarang ni yang nombor 1 bagi saya ialah penyebab utama lah. Sekarang bulan puasa ramai yang kena sembelit, betul tak? So bila sembelit ni biasanya nombor 1 punca utama ialah tak cukup air sebenarnya, tak cukup air. So macam saya ada beritahu semalam, kemarin dulu lepas sana. Aku. Jadi dia biasanya tak cukup air putih. Bukan air sirap, bukan air oren, air apa, air putih. Jadi bila kita tak cukup air, sebab untuk melancarkan kita punya perhadaman pembuangan tu, dia perlukan air sebagai pelincir. Kalau kita kurang air, jadi itu masalah. Jadi air ni macam saya beritahu, ada orang tu dia formula dia kali dengan 30. Tapi saya punya formula lebih sikit. Saya punya formula biasanya berat badan tu, apa-apa pun bergantung pada berat badan. Air ni cukup tak cukup bergantung pada berat badan. Kalau berat badan tu 100 kilo, jarang 100 kilo ni, tapi jarang pun ramai kan. Berat 100 kilo, dia perlu bahagi dengan nilai 40. Bahagi dengan nilai 25. Jadi 100 tu sebab senang saya nak kira. 100 bagi 25 ialah 4. So satu hari kena minum 4 liter at least kalau orang yang berat 100 kilo. Tapi ada juga formula yang cakap dia kena kali dengan 30. Kalau berat 100 kilo kali dengan 30, dia 3,000, so 3 liter. Tu at least lah, at least. Tapi yang pentingnya air putih kena minum banyak. Tapi bulan puasa kan, so tawakal je lah.
Kita buat yang termampu. Jadi air putih antara penyebab utama menyebabkan kita sembelit juga. Tapi kalau orang kena bulan puasa tu, ya tak cukup air. Tapi kalau bulan tak puasa, kalau air minum banyak juga, kita tengok jaga faktor-faktor lain yang saya sebut tadi. Ada 4 sebab utama. So biasanya orang tak cukup serat ni disebabkan oleh dia kurang makan buah. Dia kurang makan buah, dia kurang makan sayur. Dan bulan puasa yang terbaik ialah untuk kita tak nak bagi sembelit ialah madu dan kurma. Madu dan kurma. Hani lah, kurma dah hani. Kadang-kadang blur sikit saya cakap ni. Kita cakap dulu baru kita fikir. So kurma dan hani ni kalau bulan puasa amalkanlah supaya kita punya perhadaman, kita punya perbuangan kita tak sembelit. So sangat bagus. Sebenarnya dua combination tu sangat bagus. Dua-dua tu ialah sunnah Dua-dua tu ialah sunnah. Okey, ada juga sembelit kalau bulan puasa orang jadi ni sebab dia tak banyak bergerak. Dia tak banyak bergerak. Dia malas nak bergerak. Dia suka duduk diam, duduk, tak banyak exercise, tak banyak pergerakan, boleh menyebabkan juga sembelit sambil-sambil tu share dulu supaya sebab info-info benda ni tak ada dalam buku ni, ni daripada pengalaman, ni daripada pengetahuan, daripada kita belajar, daripada life punya kehidupan. So benda ni kita praktik dan alhamdulillah benda ni ada kita boleh guna pakai lah. Kita boleh pakai. Jadi insya-Allah. So ada, saya ulang balik, ada juga faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan sembelit daripada 4 faktor utama tadi. Yang tadi saya dah sebut berkenaan serat. Tak cukup serat. Serat ni maksudnya daripada buah, sayur. Okey, sayur saya biasanya orang yang masak alai padahaman yang tak elok, saya akan syorkan makan ulam. Okey, makan ulam yang tak dimasak, ulam yang mentah. Dan nombor 1 yang saya akan syorkan dalam saya punya treatment, biasanya saya akan minta dia makan bendi. Bendi sebab tu saya tanam bendi banyak. Bendi. So bendi ni kalau boleh jangan celor. Orang kata jangan celor, jangan panaskan, jangan rebus. Terus makan mentah. Dia sebenarnya makan mentah ni dia lagi sedap daripada makan yang direbus sebab dia rangup dan dia tak rasa lendir pun. Okey, bendi ni biasanya berlendir kan. Cuba makan mentah sekali yang muda-muda. So bendi ni sangat-sangat bagus, dia banyak beta karotin, dia banyak fiber, banyak serat. So biasanya orang makan bendi ni dia cepat buang. Bendi ni banyak khasiat. So makanlah bendi untuk perhadaman yang tak elok. Dan nombor 2, kalau nak cepat lagi untuk perhadaman orang yang selalu sembelit ni, saya pun amal selalu. Tapi mahal sikit lah. Mahal sikit tak apa, janji kita tak sembelit. Dragon fruit. Okay, dragon fruit, buah naga. Buah naga yang color merah biasanya lah. Buah naga merah ni bila makan 2-3 jam lepas tu dah rasa dah. Dah rasa dah. Dia cepat hadam, dia cepat buang. Jadi makan dragon fruit dan juga bendi mentah lah kalau orang yang ada masalah sembelit. Okey, tu cadangan yang saya biasa showkanlah kepada saya punya customer. Memang kita amal pun alhamdulillah, memang benda tu memberi kesan positif. Okey, so kalau bulan puasa tadi amalkan makan kurma dan madu. Amalkan sebab tu akan membantu kita banyak. Sebab itu pun memang sunnah, memang disuruh makan. Makan kurma, makan bentuk ganjil ke wallahu alam lah. Makan je lah, asal makan je jangan makan sebelah sikit je. Tak ada pula kan. Makanlah banyak sikit, 3 biji ke 5 biji ke kan. Okey, lepas tu saya beritahu tadi, orang yang senang sembelit juga dia tak suka bergerak bebas. Dia suka duduk diam, dia tak banyak pergerakan ada, memang betul. Ni memang ada kajian. Jadi kalau kita ni memang suka duduk kan, macam badak air. Memang dia senang kena sembelit. Sebab itulah kena exercise sikit, kena bergerak sikit, rajin-rajin sikit kan. Rajin-rajin buka saji, rajin-rajin masak kat dapur tu. Jadi susahlah. Jadi okey, ni pun amat penting juga apa yang saya nak beritahu ni. Punca sembelit dan punca segala penyakit ialah stres, ya tuan-tuan. Stres. Jadi stres ni jangan pandang ringan.
Jangan pandang ringan stres ni. Stres ni dia akan shutdown kita punya semua sistem dalam badan. Bila kita stres, emosi kita tak stabil, hormon kita tak stabil. Bila kita stres, kita jadi macam badan kita tak mampu nak merawat sebenarnya. Kita punya antibody semakin kurang. Bila kita stres, banyak penyakit lain datang. Bila kita stres, darah pun senang naik. Bila kita stres, semua punca penyakit ni kebanyakan stres. So macam mana kita nak elak daripada stres? So benda ni sebab tu lah kalau saya dulu, saya ingat lagi saya kerja dulu, dia ada satu kursus khas untuk mengawal stres. Jadi kalau kita kerja, kita dalam stres je, masalah. Jadi kita kena handle kita punya stres, hanya kita saja tahu yang kita sebenarnya buat stres. Sebagai contoh, kalau kita ada cucu, ada anak kan, macam saya pun stres juga cakap kat orang kan, sama. Okey, cuma kita tahulah cara nak handle. Cumanya macam ni, kalau kita ada anak ke, ada cucu lah, anak lah senang sebab ramai kat sini orang muda-muda lagi, tak ada yang tua lagi. Jadi kalau kita ada anak kita baru balik daripada berjalan rumah kawan dia, kita balik, dah balik budak ni, kita cakap marah, kita tengking dia kan. Itu sebenarnya kita punya deliver kita tak elok, menyebabkan kita stres. Jadi contoh jadi sepatutnya kita anak sayang dah balik, pergi mandi. Cakap elok-elok dengan dia, kita pun tak stres kan. Jadi stres ni kita yang membuatkan kita stres. Yang nombor 2, kita senang stres ni sebagai contoh katakan kita ada anak dah besar, anak kita beli ubat kan, beli ubat. Ni makanlah ubat ni supaya lebih sihat kan. Jadi ni saya nak mula stres ni, budak-budak ni. Tadi tak ada, tiba-tiba ada pula kan. Lepas tu kalau anak kita beli ubat, makan ubat kan, makanlah ayah ubat ni apa semua kan. Lepas tu tak nak aku, nanti kau bagi aku tak apa-apa. Jadi penerimaan kita tu yang salah sebenarnya, penerimaan. Jadi kalau kita anggap benda tu tak eloklah benda tu. Sebab tu doa, mulut ni kena jaga, tak boleh cakap sebarangan. Jadi bila kita anggap benda tu tak eloklah benda tu, walaupun benda tu yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita cakap alhamdulillah, terima kasih banyak kan, harap-harap dengan yang cuba ni apa semua sembuh lah kan. So kita mengharapkan benda yang elok, kita cakap benda yang elok, insya-Allah benda tu jadi elok kan. Jadi stres kena kontrol lah, kita sendiri yang boleh kontrol. Tapi tak boleh cakap sebab satu lagi, kenapa orang tua ni dia ni daripada pengalaman orang tua ni dia sampai satu tahap dia senang jadi pemarah. Dia tak boleh nak gurau, dia cepat melenting kan. Biasanya orang yang sakit dah cepat melenting ni kan. Dia jadi emosi tak stabil tu punca stres lah juga. Disebabkan dia punya stres. Jadi kalau dia ada satu dipanggilkan hormon tak stabil. Jadi bila kita stres, hormon tak stabil, kita menyebabkan kita jadi pemarah. Ada juga disebabkan merkuri merkuri. Semalam ke hari pagi tadi saya ada baca produk yang dilarang untuk digunakan, biasanya kosmetik lah, banyak merkuri. Merkuri ni, okey tuan-tuan, merkuri ni sangat bahaya sebenarnya. Sebab tu dia dilarang. Penggunaan merkuri berlebihan. Dia sebab tu dalam makeup banyak merkuri, dalam gincu apa semua, bedak apa yang produk-produk kecantikan ni. So hati-hati dengan merkuri. Merkuri ni bila masuk dalam badan kita satu titik je masuk dalam badan kita, kita akan rosak satu sistem, satu badan kita akan rosak. Sebab merkuri punya sifat merkuri ni, dia daripada bawah dia naik ke atas. Bila dah masuk dalam otak dan kepala kita, menyebabkan banyak efek negatif. Satunya kita senang pemarah. Nombor 2, Parkinson yang menggeletar tangan apa kaki menggeletar tu, merkuri juga. Merkuri punya punca juga dipanggil green crystal lah. Dalam mikroskop saya boleh tunjuk benda tu. Okey. So merkuri ni jaga-jaga, tak boleh buat main-main. Sebab tu MOH dia sangat larang penggunaan produk yang ada merkuri. So hati-hati penggunaan merkuri. Okey. Kita berbalik kepada sembelik tadi dah jauh saya lagi sebab banyak dalam kepala duk main So kalau boleh saya nak deliver dengan cantik, dengan elok supaya tuan-tuan boleh faham lah apa yang saya cakap.
Okey, ada juga orang sembelit ni, saya return balik ke sembelit. Tadi saya sebabkan stres menyebabkan sembelit sebab kita punya sistem semua akan down. Okey. Dia suka tahan berak. Dia nak solat, dia dah rasa nak berak, dia tahan berak. Dia dalam perjalanan naik kereta, lepas tu rasa nak buang air, dia tahan kan. So kalau suka tahan kencing, dia senang kena gout. Tu saya ada cerita awal-awal, nanti saya explain balik. Dan kalau dia suka tahan berak, dia boleh menyebabkan kita sembelit. So dalam perjalanan, kalau rasa nak berak, pergilah berak. Janganlah tahan jangan tahan sebab itu dalam najis kita banyak sangat toksin-toksin, benda-benda bakteria yang tak baik apa semua. Bila kita peram, kita simpan, benda tu akan merebak seluruh badan. Air-air yang tak diperlukan oleh badan diserap balik untuk diguna air yang pada air najis. Ya betul. Itu sistem badan kita. Jadi kalau kita rasa nak berak, pergi berak, jangan tahan. So itulah disebabkan tu juga kita punya habit sebenarnya. So kalau kita suka buang pagi, kita buang pagi lah. Buang pagi kan. Tak payahlah kata petang nantilah. Kita jadikan dia satu habit juga. Ada juga orang ni dia pelik. Dia nak buang najis bila dia sebenarnya psikologi. Kan, dia psikologi. Kadang-kadang dia rasa macam nervous. Rasa nervous ke nak berak? Rasa nervous ke nak berak kan? Ada orang macam tu. Bukan tak ada ramai. So saya kadang-kadang ada juga. Tapi lama-lama sekali lah. Kita terlampau nervous, rasa nak berak kan. Rasa nervous nak berak kan. Pelik kan. Tapi sebenarnya tu sebenarnya psikologi. Kita punya emosi. Kalau emosi kita tak stabil ataupun kita punya hormon tak stabil, jadi itulah masalahnya. Jadi kita galakkan waktu kita buang air tu ialah kita sesuaikan kita punya keadaan. Kalau pagi-pagi je, yang seeloknya memang pagilah, bangun pagi, memang bangun tu terus buang. Itu yang cantik. Dah buang ni dia kalau 5-6 kali sehari tu tak elok. Dia paling-paling elok pun sama ada sekali 2 kali. 2 kali okey. Kalau dah 5 kali tu memang tak elok sangat-sangat lah kan. So dia ada kekerapan dia. So kena check balik kita punya macam mana. Okey. Itu saya guna habit. Kalau orang yang rasa macam perangai, suka tahan apa semua tu masalah. Okey. Ada lagi sebab-sebab lain yang senang nak sebelit. Okey, ada lagi orang biasanya yang ada diabetes, kencing manis kan. Kencing manis dia senang nak sebelit juga. Orang yang suka ambil ubat kan. Orang pregnant pun dia kadang-kadang dia senang sebelit. Betul. Dia ada sebab dia lah, bila pregnant ni dia berkait dengan emosi, berkait dengan kita psikologi, berkait dengan kita punya stres kan. Dia senang sebelit. Jadi yang tu tak boleh nak buat apa kan. Okey. Dan yang saya elok ni, saya beritahu makan sayur ulam. Dan yang bagus juga olive oil. Olive oil sangat bagus olive oil. Dia oil ni, minyak ni yang melalui dipanggil cool pressure. Cool pressure ni maksudnya dia turas tu dalam bentuk tekanan sejuk, suhu sejuk. So bukan yang dibakar, yang bukan dipanaskan. Kalau minyak macam minyak masak ni dia melalui pemanasan. Minyak pemanasan. Tu dia omega 6, dia trans fat. Nanti saya cerita pasal trans fat. Trans fat ni tak elok okey. Dan kita kena kurang juga, kalau orang yang suka sebelit kena kurang yang makanan yang berpotato. Berpotato ni maksudnya yang banyak potato lah. Yang banyak potato. So biasanya potato ni dia berkaitan dengan karbohidrat. Kalau orang suka sangat nasi tak ada kuah tu, dia senang sebelit juga kan. Jadi kurangkan yang karbohidrat yang penting lah. Dan jangan, orang perempuan jangan ambil selalulah iron tablet ni. Iron tablet ni boleh menyebabkan sebelit, najis kala hitam kan. Okey. Dan yang kita paling takut sebenarnya, yang saya paling takut dan ramai yang paling takut dan orang tak nak pergi check, sembelit ni dia boleh menyebabkan penyakit yang sangat serius sebenarnya. Yang sangat-sangat serius, yang tak boleh buat main. Yang serius maksud saya kena sebut, tak boleh sebut, kena sebut juga, maksudnya kanser. Kanser kolom. Ramai yang kena kanser kolom disebabkan sembelit Jadi kalau di klinik tu dia akan suruh, dia akan jolok, dia akan tengok kita punya tubuh tu lah. Okey.
So kalau benda tu sangat serius lah tu. Biasanya kalau kena kanser ni dah tahu-tahu dah memang dah kena teruk dah. Jadi kalau sembelit tak boleh buat main-main lah. Kena pergi check. Kalau benda tu berlarutan sampai berbulan-bulan, ada tahun, kena pergi check lah. So ada juga di sembelit ni dia kalau junk food ni dia dipanggil refine yang makanan yang proses, makanan yang biasa dalam botol, dalam plastik, dalam tin, makanan biasanya yang ada expired date kan, makanan yang diproses, bukan yang original. Kalau yang tu pun memang senang kena sembelit juga sebab dia banyak campuran, banyak perasa, pewarna apa semua. Okey. So kalau nak bagus kita amalkanlah tadi saya bijak olive oil, aloe vera bagus untuk pahadaman. Aloe vera, lepas tu makan buah lah, buah oren ke kan, selasih ke coconut oil ke. Coconut oil pun kita kena tengok, kalau melalui pemanasan tak elok, kalau ada cool pressure elok. Okey, tu antara orang kata faktor-faktor yang menyebabkan kita senang sembelit. Jadi sebenarnya kesihatan tu bergantung pada kita yang membuat diri kita sakit. Kalau kita tahu benda tu bermasalah, kita teruskan dan kita ambil tak endah, jadi masalah lah. Jadi saranan saya ialah banyakkan balik mikrob tadi, mikrob bakteria baik. Lepas tu saya dah sebut tadi, banyakkan serat, sayur, ulam, buah. Lepas tu yang punca-punca sembelit tadi banyak, kurang bergerak, suka makan ubat apa semua, ambil karbohidrat banyak, potato apa semua. Cuba elak lah. Benda-benda tu semua tu menyebabkan kita semakin bagus lah dalam kita punya pemakanan, supaya kita tak sembelit. Sebab lambat laun antara yang paling teruk yang memang akan kena sakit yang kronik kalau sembelit berpanjangan. So insya-Allah sama-sama saya nak larang budak-budak je. Dah main pelik dah tu. Dah main dalam lopak air dah kan. Jadi harap-harap bermanfaat. Nanti saya akan update, saya akan upload, saya akan masukkan testimoni berkenaan banyak sangat mengenai pahadaman. Saya juga ada memang banyak kes saya terima masalah pahadaman. Ada tu dah 2 minggu dia tak boleh berak. Dan saya pergi, alhamdulillah kita buat rawatan, kita bantu dia, malam tu juga dia boleh berak. So itu antara yang kita punya kepakaran lah. Kalau sakit macam tu kita buat macam tu, sakit macam ni kita buat macam ni. So kaedah yang kita buat tak sama sebenarnya. Kita tengok dia punya situasi, tengok dia punya root cause, punca masalah utama. Jadi yang masalah pahadaman ni, saya memang kita ada satu produk dinamakan Pro-White sebenarnya. Pro-White kita fermentasi daripada bawang putih dengan madu, dengan probiotik dan juga bawang putih lah, garlic. Jadi 3 tu combination tu dia akan membuatkan pahadaman kita lancar balik, alhamdulillah lah. Jadi tu antara kita punya treatment lah biasanya yang orang yang mengalami masalah sembelit. Dan biasanya saya akan recommendkan pemakanan yang bagus lah, pemakanan yang supaya kita tak sembelit. Yang pertama tadi saya beritahu bendi mentah, kena makan bendi mentah, tak boleh celor, tak boleh rebus. Okey, yang muda lah. Yang kedua saya beritahu tadi buah naga. Tu amalan saya lah. Kalau saya sembelit, saya senang juga kena sembelit. Tapi kita boleh kontrol balik. Kita makan buah balik, makan fiber balik. Dan orang suka ambil daging. Memang sembelit. Sebab daging ni dia ambil masa kadang-kadang 3 hari nak kita hadam. 3 hari dalam perut kita. Dan orang suka ambil susu juga, dia senang sembelit. Okey, daging, susu, gula tu antara faktor yang kalau boleh elakkanlah. Tapi kalau nak jarang-jarang sekali okey, tak ada masalah. Okey. Harap bermanfaat dan boleh sharekan kepada teman-teman, kawan-kawan, sebab kita tak tahu. Kita jangan pandangkan sembelit ni benda yang simple, yang mudah. Benda ni boleh menyebabkan kita boleh kena sakit yang kronik ni. So harap bermanfaat. Saya buat live awal sikit hari ni supaya korang ada masa nak masak. Kadang-kadang tengah masak cerita pula pasal sembelit, tu yang tak syok tu.
So alhamdulillah, nanti saya akan konsistenkan setiap jam berapa saya akan live, saya akan beritahu info-info apa semua. Dan saya nak beritahu tadi, saya akan upload gambar-gambar ataupun video yang berkaitan dengan testimoni yang dah sebelum ni saya akan rawat lah. Cumanya kadang-kadang gambar tu agak seram, agak ngeri sikit. Sebab kadang-kadang luka tu kaki yang memang dah hancur, dah buruk. Itu saya minta maaf awal-awal, supaya korang tak terkejut nanti tengok. Kalau orang dah biasa tengok okey, tapi orang tak biasa tengok dia akan rasa macam lain macam lah kan. Saya seeloknya saya tak nak upload petang ni lah, mungkin malam lepas buka puasa kan, nanti tak ada selera pula nak makan lah. Saya biasanya bila saya upload, saya buat broadcast sebenarnya, broadcast. Customer saya ramai, jadi saya buat broadcast, sekali hantar tu lebih kurang saya ada dalam 22 grup broadcast. Satu broadcast tu ada lebih kurang ada 100, ada kurang pada 100, ada 50 orang. Jadi kalau 20 grup tu, kalau 50 orang dah 1000 orang kot. Lebih ya, lebih 1000 orang. Memang lebih. Customer saya yang pernah mendapat rawatan dah lebih 1000 orang. Jadi kadang-kadang saya hantar tu gambar time dia orang tengah makan. Jadi terkejut dia orang, kesian dia orang. Dia kata tiba-tiba tak ada selera makan. Jadi tu masalahnya, sebab memang itulah kita nak tunjuk kan. Kalau tak tunjuk macam mana korang nak tahu. Jadi saya akan tunjuk testimoni yang kadang-kadang benda tu agak keterlaluan juga, sebabkan luka. Tapi kalau tak boleh tengok, jangan tengok lah kan. Dia tengok mata sepik-sepik, dia tengok macam tu. Dia nampak tak nampak. Bukan tengok hantu, tak ada. So insyaAllah nanti saya upload lah, saya update saya punya testimoni. Sebelum ni saya tak upload disebabkan tak ramai lagi dalam page ni baru lagi. Nanti kesian lah orang yang baru join, dia tak tahu apa-apa kan, tiba-tiba dah tengah. Sebab saya punya testimoni saya akan upload insyaAllah memang setiap hari berlainan, bukan yang sama. Orang yang lain-lain, penyakit yang lain-lain. Saya bukan upload benda yang sama. Saya akan upload update testimoni yang berlainan, penyakit lain-lain dan orang lain-lain. Okey, itu sebab testimoni saya amat banyak. Cuma saya tak update disebabkan tak ramai lagi. Nanti kesian orang lain. Kadang-kadang orang ni dia kalau yang lama-lama dia tak nak tengok dah kan. Dia nak tengok yang baru apa semua. So insyaAllah saya akan update nanti testimoni, terutamanya yang gangrene lah, gangrene yang luka. Bila luka ni ialah bukan luka biasa, kudis biasa. Kudis tu sampai dah hitam apa jari, dah bernanah. Nasib baik tak tengok depan-depan. Tengok depan-depan takut ada yang muntah. Sebab ada yang bau busuk, sangat busuk kan. So daging-daging dah buruk. So minta maaf banyak-banyak dulu supaya saya dah beritahu awal-awal. Ni grup ialah Metramedik. Metramedik ia berkenaan perubatan. So korang follow lah saya punya ni, ajaklah kawan-kawan supaya sama-sama mendapat manfaat nanti insya-Allah. So terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat berpuasa.